Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Malam ini saya bersama dengan saudara Kahar. Kita akan mengupas isu-isu semasa. Bagi tuan-tuan yang ada sebarang persoalan, bolehlah terus memajukan soalan anda di ruangan komen dan insyaAllah akan kami jawab. Sebentar lagi. Jadi hari ini saudara, kita agak duka cita bila mana Menteri Kesihatan YB Khairy Jamaluddin mengumumkan sekitar 2.9 juta orang yang mengambil vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac 2 dos, yang tidak mengambil dos penggalak, maka mereka ini pada 1 hari bulan April mereka akan kehilangan status fully vaccinated ataupun vaksin lengkap. Sama juga dengan mereka-mereka yang berusia 60 tahun dan ke atas. Mereka ini telah diwajibkan untuk mengambil dos penggalak. Sekiranya tidak mengambil, sama juga macam orang yang ambil Sinovac, mereka juga akan kehilangan status fully vaccinated. Jadi saudara, ini adalah bercanggah dengan apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Datuk Seri Ismail Sabri telah mengumumkan bahawa tidak ada paksaan dalam pengambilan vaksin dan tidak ada paksaan dalam pengambilan booster. Jadi kita tak faham kenapa selepas Perdana Menteri sudah pun mengumumkan, tetapi Menteri Kesihatan masih lagi menekan rakyat dengan mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa. Siapa sebenarnya Perdana Menteri hari ini? Kita nak tahu. Adakah KJ Perdana Menteri ataupun Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri? Jadi sepatutnya setelah Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan, YB Khairy Jamaluddin berhentilah daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan begini. Dan sepatutnya pada 1 hari bulan April tidak ada seorang pun yang sudah berstatus fully vaccinated, MySejahtera dia bertukar menjadi putih balik dan menjadi status tidak lengkap vaksinasi. Ini amat-amat menyedihkan. Mungkin YB Khairy Jamaluddin beranggapan bahawa tidak ada kesan. Saya nak beritahu kesan dia cukup mendalam. Bukan setakat selepas ni orang yang berusia 60 tahun ke atas tidak mengambil dos penggalak, atau orang yang mengambil Sinovac 2 dos, dia tak mengambil dos penggalak. Bukan hanya orang ini tidak boleh masuk ke shopping kompleks, masjid, surau ataupun kompleks kerajaan dan sebagainya. Saya nak beritahu mereka juga tak boleh bekerja kerana majikan juga sudah pun diarahkan oleh Khairy Jamaluddin yang telah membuat pengakuan bahawa beliau telah pun meminta majikan untuk membenarkan hanya mereka yang fully vaccinated untuk bekerja. Jadi ini satu masalah baru yang akan menyebabkan ramai orang yang akan kehilangan pekerjaan. Ramai orang yang akan dicutikan dan majikan dalam keadaan hari ini terpaksa membayar gaji minima yang meningkat dengan mendadak kepada 1,500, sudah pasti tidak akan membuat bayaran gaji buta. Siapa tak pergi kerja, silap-silap hari bulan tidak akan mendapat gaji. Mungkin setakat dalam tempoh yang pendek, mungkin majikan boleh tanggung gaji orang yang tidak fully vaccinated. Tetapi apa akan jadi pada rakyat Malaysia yang tidak mengambil booster ini, sekiranya dia adalah mereka yang telah menerima Sinovac dan juga yang berusia 60 tahun dan ke atas tidak mengambil booster. Ini amat-amat menyusahkan hidup rakyat Malaysia. Saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tolonglah kawal sikit Menteri Kesihatan ni. Saya pun tak tahulah apa masalah dia ni. Melampau-lampau kegilaan dia. Kita kadang-kadang cakap ni rasa nak maki, tapi dia pun dah besar, bukannya budak-budak lagi kan.
tolonglah, cukuplah dengan apa yang ada tu. Kenapalah nak paksa sangat rakyat Malaysia yang lain ni daripada mewajibkan mereka ni mengambil, kalau tidak akan hilang status fully vaccinated. Saya nak beritahu, kalau mereka ni hilang kerja, siapa yang akan tanggung mak bapak dia orang, anak beranak dia orang? Adakah semua nak pergi minta duit dengan YB Khairi Jamaluddin? Cuba fikir, cuba fikir benda ni. Hari-hari orang duk maki hamun dia ni, takkanlah dia tak sedar. Walau sedih lah, saya sedih seorang yang satu masa dulu saya cukup hormat orang ni. Tapi hari ni kita tak faham lah apa masalah dengan dia ni. Perdana Menteri sudah pun mengatakan tak ada paksaan. Jadi kenapa masih lagi meneruskan benda ni? Sampai bila? Sampai bila? Jadi saya mengharapkanlah kalau boleh siapa-siapa yang dekat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu, tolonglah bisik kat telinga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu. Kamu cakap di dalam Perhimpunan Agung depan Perwakilan UMNO tidak ada paksaan. Tetapi menteri kamu masih lagi memaksa rakyat untuk mengambil. Kalau tak ambil, dia punya status fully vaccinated, segala apa yang dia nikmati hari ini, boleh pergi ke sana, boleh ke sini, boleh pergi kerja, boleh cari makan, semuanya hilang. Jadi lambat laun orang tak percaya dengan kita lagi. Cukuplah kita hilang banyak undi di Johor, kita hilang banyak undi di Melaka. Ni nak hilangkan lagi undi dalam pilihan raya umum yang akan datang. Kalau orang macam ni masih lagi berterusan buat macam ni, parti akan rosak, nama baik parti rosak, dan ia akan menjejaskan prestasi Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saya minta lah parti tolong ambil tindakan yang tegas kepada orang ni. Okey, itu dia mukadimah saya pada malam ni. Silakan kalau ada sebarang soalan. Silakan saudara. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Kajian umumkan akan buka sepadan pada 1 April ni kan. So adakah, ni saya nak tambah sikit. Saya dapat laporan daripada orang yang mengandung. Ibu yang mengandung pun nak bersalin tak boleh bila tak ambil booster. Ini amat-amat menyedihkan. Takkan selepas ni semua ibu mengandung nak kena beranak kat rumah, sedangkan kita ada hospital. So tolonglah, hentikanlah kegilaan ni. Sampai bila nak berterusan? Okey kan? Ya. Okey, Tok. Kajian sudah umumkan 1 April akan buka sepadan. Apakah ianya satu berita gembira, berita baik kepada rakyat Malaysia, yang mana kita dah boleh orang kata merentasi sepadan, atau mungkin kes itu akan bertambah naik lagi? Apa persediaan kerajaan selepas bagi saya, tindakan kerajaan membuka sepadan itu satu tindakan yang baik untuk ekonomi negara. Dan kita pun tahu bahawa varian Omicron ini sudah pun mengambil alih. Dia memang bersifat menguasai. Dia dah mengambil alih Delta, mengambil alih varian-varian lain, dan dia very mild. Saya pun ditahui kena Omicron ni 2 hari positif, hari ketiga dah negatif. Dan ramai kawan-kawan saya semua sama, 2-3 hari, paling teruk pun 5 hari demam saja. Macam saya mild, cuma hidung berair, keluar air. So bagi saya tak ada masalah. Ni dah macam demam biasa. Dia dah macam demam biasa. Tak ada sebab kenapa kita nak tutup pintu sepadan negara. Kita buka sektor ekonomi. Kawan-kawan yang dah terkesan 2 tahun akibat daripada lockdown bodoh ni, kita terpaksa berhadapan dengan banyak kesusahan. Banyak kesusahan. Yang hari ni yang Rafizi Ramli mengatakan bahawa Sapura, dulu Sapura Kencana. Mungkin Rafizi ni duk ingat ada orang elit lagi kan. Memang betul dulu syarikat tu vice president dia Mozani Mahathir. Tapi Mozani 2017 dah tak ada. Dia dah jual saham dia. Kemudian dulu ada Syaril Samsudin. Syaril Samsudin 2020 dia dah jual dia punya kepentingan dia. Kalau dulu pun bayar gaji mahal, 10
sepatutnya Kerajaan Pakatan Harapan yang bengong ni janganlah naikkan saham yang dimiliki oleh PNB daripada 12 ke 14% kepada 40%. Tahun 2018-2019 mereka telah menaikkan pegangan PNB. Dan hari ini kalau kita menyelamatkan PNB, menyelamatkan Sapura Energy, bukan kita menyelamatkan tokoh-tokoh elit seperti mana yang Rafizi cakap. Dan salah satu sebab kenapa mereka berhadapan dengan masalah, contohnya macam bila PNB ambil alih, PNB menjanjikan 6 bilion tapi tunai dia bagi 4 bilion saja. Lagi 2 bilion itu sepatutnya PNB akan cuba secure melalui pinjaman bank. Tapi satu bank cabut, bank lain semua dah menggigil, tak berani nak bagi kan. So ini menjejaskan dia punya working capital, cash flow. Dia tidak ada cash flow. Dan dalam masa yang sama, bila tidak ada cash flow, maka dia tak boleh bayar dia punya vendor-vendor. Dah setahun vendor-vendor dia tidak dibayar kan. Dan walaupun dia ada kontrak baru banyak, kontrak yang masih dibida pun ada 28 bilion lagi, kontrak yang sedia ada pun ada 6 bilion tapi kalau tak ada cash flow, dia akan mati. Dan bila mati, kita terpaksa menanggung akibat daripada keputusan Kerajaan Pakatan Harapan meningkatkan saham PNB di dalam Sapura Energy daripada hanya 12-14% dan meningkat menjadi 40% kan. So takkan kita nak biarkan Sapura Energy ni bankrupt. Bila bankrupt, bukan setakat pekerja-pekerja hilang pekerjaan, vendor-vendor pun mati, tapi ianya akan menyebabkan proses nak memulihkan industri oil and gas ini bukan setakat terbesar di Malaysia. Syarikat ni antara terbesar di Asia, kedua terbesar di dunia, betul tak? So dan kena ingat juga, ni yang saya sebut tadi, salah satu punca Sapura melingkup ialah kerana lockdown bodoh ni. Lockdown bodoh ni yang menyebabkan mereka tak boleh deliver kerja-kerja mereka kena late charges penalty. Banyak kerja-kerja yang sebelum ini orang buat dia boleh bayar, bila kerja bertangguh payment pun sangkut. So makin lama makin bertambah masalah-masalah yang dihadapi oleh Sapura Energy. Orang yang akal pendek macam Rafizi, dia tak nampak benda ni. Dato' Najib ni lain. Dia orang yang berpengalaman. Dia tahulah apa yang dia buat. Kenapa dia mengambil pendirian bahawa kita patut membantu. Ini bukan macam membantu syarikat perkapalan Mirzan Mahathir dengan menggunakan duit MISC dulu, duit Petronas 1.2 bilion Konsortium Perkapalan KPB Mozani. So ini bukan Mozani, Mirzan Mahathir. Mirzan. Ini bukan nak menyelamatkan anak Mahathir. Ini nak menyelamatkan sebuah syarikat yang sudah pun menjadi GLC. Sebelum ni ia ni milik Tan Sri Samsudin, lepas tu dia ambil alih oleh Syaril kan. Sekarang dia dah jadi GLC yang menjadikan Sapura Energy ni sebagai GLC Pakatan Harapan lah. Dia meningkatkan pegangan saham yang dimiliki oleh PNB. So apa akan jadi dengan duit PNB? Apa akan jadi dengan duit pencarum-pencarum? Benda tu semua kena ambil kira. Orang yang beli ASB, kau pencarum, orang yang beli ASB, apa akan jadi dengan pelaburan dia? Okey. Jadi Datuk nak sentuh sikit pasal Rafizi yang tak apa cerdik ni tu Cuma sikit je tu Pasal Rafizi ni dia berhasrat nak jadi pesaing terdekat dengan bosku dari segi perhubungan dengan rakyat katanya kan. Tapi yang kenapa dia menghilang masa lepas 2014? Datuk pula, adakah dia ni ada sifat cemburu pada bosku yang dapat tempat di hati rakyat selepas 2014? Dia attack bosku sebab bosku ni
dari segi media sosial setakat ni kat Malaysia dia number 1 lah. So the only way dia boleh dapat traction, dia boleh dapat Tumpang lah. boleh tumpang Populariti. perhatian, populariti ialah dengan menyerang bosku. Itu je. Ya. Kalau dia nak lawan dengan Iswardi Murni pun kalah dia. Apatah lagi nak lawan dengan Saifuddin Nasution. Saya ingat dia nak lawan Saifuddin Nasution ni sebab saya ingat lagi dalam penjara. Saya dengan Izzah Makno duduk dalam ISA. So semenjak kita orang duduk dalam ISA, 6 orang. Saya, Yang Chua, Izzah Makno, Syahri Sungit, Syabuddin Rais, Abdul Amin. Bila kita 6 orang ditahan di bawah ISA, orang yang buat demonstrasi ni semua sekali dah tak ada. Jadi down lah. Gerakan rakyat tu, mass movement tu down. Tak ada lagi yang buat demonstrasi dan sebagainya. So saya adalah tulis surat dekat Rafizi masa tu. Dia selalu tulis surat kat saya. Saya tulis surat kat dia. So cakap apa jadi dengan Saifuddin ni? Sebab Saifuddin ambil alih jawatan sebagai ketua pemuda keadilan. So semenjak tu dia terus marah dengan saya. Dia terus marah dengan saya sebab dia backing Saifuddin. Maknanya begitu setialah dia dengan Saifuddin. Tiba-tiba sekarang ni dia nak lawan Saifuddin pula. Untuk guru dia. Saifuddin ni bukan calon orang. Saya dulu belajar pidato pun saya banyak ikut dia punya fakta-fakta. Memang orang yang ada substance bila bercakap. Sekarang ni jago fitnah negara nak lawan Tok Guru dia. Baguslah. Memang melingkupkan semua. Okey, Tok, berbalik kepada pembukaan sepadan pada bermula 1 April ni, Tok. Adakah Datuk rasa kerajaan dah betul-betul bersedia berhadapan dengan kemungkinan? Saya sokong padu tindakan kerajaan nak buka sepadan 1 bulan April, dan saya sokong juga MOU yang baru ditandatangani oleh Yang Amat Perdana Menteri dengan Singapura. Kita pergi Singapura bebas, tak perlu kuarantin dan tak ada swab test. Ini satu benda yang bagus. Singapura datang sini pun tak ada swab test. Tapi Tok, sorry ya. Dia baik untuk ekonomi, okay? Tetapi adakah kerajaan bersedia kalau berlaku apakah kerajaan dah bersedia itu sebab untuk menangani kes? Saya cakap sekarang ni simple je. Kalau orang daripada Johor pergi ke Melaka, kan, dia bersepadan kan? Betul tak? So sekarang kita lanjutkan, orang daripada Melaka tetap boleh pergi Johor, betul tak? Cuma bezanya daripada Johor nak pergi ke Singapura, dia ada immigration. Itu je beza dia. Dan macam saya sebut tadi, variant Omicron ni dia very mild. Dia macam demam biasa. Selama hari ni tak pernah pun kita halang orang daripada travel kerana demam biasa. Betul tak? Siapa yang rasa dia tak sihat, dia orang ada komplikasi jantung, darah tinggi, kencing manis, buah pinggang, maka avoid from travelling. Kalau takut, kalau takut, so tak perlu risau lah. Okey, Tok. Tahulah nanti dia orang handle. Okey, Tok. So kita berbalik ke parlimen, Tok. Sekarang ni Nazir Aziz kata dia dah buat fikiran sekarang. Jadi dia serah pada parti untuk putuskan pembubaran parlimen, kan? Pasal di kalangan isu sosma kan. Anwar Musa pun dah sokong buat parlimen cepat. Maknanya seolah benda ni dah nampak satu wave yang memang perlu dia parlimen perlu dibubarkan segera. So terima kasihlah Pertas Anwar Musa dengan Datuk Seri Nazir Aziz yang telah akhirnya bersetuju supaya parlimen dibubarkan. Sebenarnya apa yang Datuk Seri Ismail Sabri tanda tangan dengan pembangkang ialah Memorandum of Understanding. So kalau nama tu MOU, kita sebenarnya tak perlu bimbang kita didakwa sebab it's not legally binding. Dia
kita boleh pertikai, ianya boleh dipertikai, tapi ianya tidak legally binding. Biasa orang buat MOU, lepas tu diikuti dengan agreement. Lainlah kalau Datuk Seri Ismail Sabri tanda tangan agreement dengan pemegang. Yang dia tanda tangan ialah Memorandum of Understanding. Dan dalam Memorandum of Understanding itu pula dinyatakan dengan jelas bahawa pembangkang harus menyokong usul-usul yang dibawa oleh kerajaan atau mengambil pendirian berkecuali. Dia tidak boleh menentang atau mengundi menentang atau mengundi sebaliknya. Jadi sewajarnya lah pada hari esok ada mesyuarat kabinet. Bagi saya sewajarnya lah supaya perkara ini dibincangkan dalam kabinet. Maka istiharlah esok bahawa Memorandum of Understanding di antara kerajaan dengan pembangkang ini sudah terbatal. Habis itu cuma bila dah terbatal tu faham je lah, nak tunggu apa lagi. Sebelum ni kalau kita tengok hujah-hujah orang-orang yang tak nak bubarkan parlimen, mereka kata kita kena berlaku adil pada PM. Kalau PM buat bubarkan parlimen sekarang, PM boleh didakwa, padahal ini ianya bukan agreement. Ianya hanya Memorandum of Understanding, persefahaman, perjanjian persefahaman. Kita buat perjanjian persefahaman dengan orang yang sentiasa tidak sefahaman dengan kita. Macam mana? Betul tak? Jadi besok secantik-cantiknya selepas dia mengumumkan MOU itu terbatal ataupun CSA itu terbatal, umumkanlah sekali besok hari Jumaat, hari mulia ni, bubarkan je lah parlimen terus. Apa nak tunggu lama? Betul tak? Buatlah yang terbaik. Okey. Jadi berkaitan dengan isu SOSMA ni tu kan. Dia sekarang ni mengikut kata Tan Sri Musa Hassan, bekas Ketua Pilihan Negara dia kata PH tolak SOSMA ni negara bakal terdedah, risiko keselamatan lebih besar. Adakah PH ni dia ni memang suka backup pengganas, penyelangnya ke tu? Yalah, masalahnya yang terlibat dengan LTTE ialah geng DAP. Yang terlibat dengan kartel-kartel yang supply senjata kepada LTTE, orang DAP. Yang kena tahan bawah SOSMA, orang DAP juga. Memanglah DAP akan marah. Ini semua Allah Ta'ala punya kerja. Kita nak kena bagi kawan-kawan kita kat rumah ni faham. Dikala pembangkang cukup gelabah takut dengan pilihan raya, bersatu takut dengan pilihan raya, tiba-tiba pembangkang boleh buat kerja bodoh, melanggar CSA ni, dengan menentang pindaan yang dibuat ke atas SOSMA ni. Sebelum ni 28 hari tu kena hadapkan ke mahkamah penahanan tu kan. So dia orang nak pindah supaya ianya tak perlu dihadapkan ke magistrate. Tu yang dia DAP. Sebab dia orang yang kena itu lagi. Dia orang yang kena. Dulu dia orang kata dia orang nak hapuskan. Bila dia orang memerintah, dia hapuskan SOSMA. Tak ada. Betul tak? Kita tak pernah menjanji nak menghapuskan, sebab kita hapuskan ISA bersekali dengan ordinan darurat. Ordinan darurat ni sebenarnya patutnya kita tak boleh hapus, sebab benda tu penting. Ada pengedar dadah yang kita tangkap dia, tidak pernah ada dadah kat badan dia. Jadi tidak ada peluang nak gantung dia. Tetapi dia dah bunuh ramai orang dengan mengedar dadah. So itu sebab kita ada ordinan darurat dulu. Sama juga orang yang selundup senjata, orang yang terlibat dengan gangsterism dan sebagainya.
Bila tangkap dia orang, pistol tak pernah ada kat badan dia bang. Kan? Kalau ada pun pistol yang dia ada lesen. Betul tak? Jadi atas sebab itulah kita buat ordinance darurat, dan bila kita buat ordinance darurat ni, maka kita gantikan ordinance emergency act lah. Emergency act tu kita gantikan kepada SOSMA untuk mengekang masalah-masalah pengganas, kartel dadah, macam-macam jenis masalah. Okey. So jadi tu, bila pasal isu SOSMA ni, bila kerajaan kalah dari segi undian tu kan, adakah undian kerajaan ni menandakan kerajaan Ismail Sabri ni telah hilang sokongan majoriti di parlimen? Mungkin Datuk boleh dia macam inilah. Biasanya kalau full quorum, maknanya ahli wakil rakyat UMNO, kerajaan datang, wakil rakyat pembangkang pun datang, kerajaan kalah. Kerajaan kalah. Itu bolehlah dikira sebagai Perdana Menteri telah kehilangan majoriti. Tetapi dalam konteks yang sekarang ni, ianya berpunca daripada CSA ni. Puncanya daripada CSA. Dulu zaman Datuk Seri Najib, Ketua WIP ni, kerja dia pastikan semua orang datang. Ketua WIP ni lah kena pastikan semua orang datang. Tapi sekarang ni disebabkan perjanjian dengan pembangkang, sepatutnya tidak ada undi berbelah bagi. Maknanya sama ada kerajaan menang pengundian ataupun berlakunya kan, maknanya kalau contohnya macam hari ni apa yang berlaku, 84 orang sokong, yang 86 orang ni dia berkecuali. Tetapi yang menyebabkan ramai orang macam caught right-handed ni sebab mereka tak sangka yang pembangkang ini akan buat kerja bodoh, menentang undang-undang ni, menentang pindaan ni. Yang ini yang menyebabkan orang tak sangka akan ada berlaku pengundian. Faham? Itu sebab tidak dikerahkan semua ahli-ahli parlimen kerajaan untuk turun. Ahli parlimen pembangkang pun ramai tak turun. Adakah tu rasa ini satu tactical strategi mereka dengan keadaan pada hari ini? Mungkin mereka dah tahu dah nak dekat. Macam mana? Kalau ada orang yang nak berstrategi, nak menggagalkan benda ni, sudah pasti ianya daripada UMNO. Betul tak? Kita yang nak supaya pilihan raya ni berlaku cepat. Tetapi apa yang berlaku ni berpunca daripada kebodohan Pakatan Harapan dengan geng-geng dia ni. Sebab mereka ni cukup takut pilihan raya berlaku. Ni saya bukan cakap UMNO yang buat. Saya cakap kalau ada orang nak sabotaj, orang UMNO lah yang patut sabotaj. Tetapi sekarang ni yang sabotaj diri dia sendiri ialah pembangkang. Pembangkang sekarang ni tak berani nak berhadapan dengan pilihan raya umum. Sebab dia tahu they will be wiped out. Dia akan will be wiped out. Kedudukan dia dalam parlimen nak hilang. So kalau dah tahu melanggar CSA ni akan menyebabkan berlakunya pilihan raya umum awal, yang kau pergi bangkang buat apa? Itu je lah cerita dia. Okey. Ini berbalik kepada skandal terowong ni. Tuan Eng ni tu apa ni ada keterangan baru mengatakan mendiang Sri King ni janji beri berapa unit rumah kepada Tuan Eng. Benda ni, keterangan ni dah diberi kepada SPRM. Jadi Datuk adakah maklumat ni mungkin Datuk boleh ulas atau tak perlu ulas ke atau macam mana? Benda ni dalam mahkamah. So kau ingat cubalah sama-sama yang kita dah ada ni, pilihan raya dah dekat.
Jangan kau tambah kan. Aku dah ada satu ni. So kita tak Buat boleh report polis ke atas Amhari. Ketika pembicaraan belum selesai, sebulan kena penjara. Tengah tunggu Mahkamah Persekutuan. Jadi benda-benda dalam mahkamah ni kita tak payah komen. Okey, so kita drop lah, tak payah jawab. Okey. Yeah. Okey, kemudian Menteri Luar kata tu apa ni, Ya. kerajaan bersedia ratifikasi ICET ni. Ini sedang ICET ni dah dibantah kan. Tapi seolah macam Saifuddin ni nak bawa balik pula isu ni balik ni. Apa cerita tu? Yelah, mungkin kerajaan Pakatan Harapan lah kan. Okay, saya boleh lepas ni nak kembali kepada kerajaan Pakatan Harapan. Jadi kawan-kawan yang kat rumah tu ingatlah, korang bagi dia kuasa kepada Pakatan Harapan, kau bagi kuasa kepada Perikatan Nasional, akhirnya ICET akan diratified. Kalau nak, buat lah. Senang lah jawapan ni. Okey. Okey, dan ni berkaitan dengan kenyataan Hamzah. Ya. Beberapa pemimpin PAS kan. Tapi bukan semualah kan. Sebilangan kecil je lah. Jadi disarankan kerajaan tidak tergesa-gesa bentang RU anti lompat parti. Adakah ini menunjukkan nyawa Hamzah dan rakan-rakan seangkatan dengannya ni ibarat telur di ujung tanduk ke atau hukum yang Dia macam ni lah. Rakyat bila mengundi, rakyat nak pastikan bahawa orang yang dia undi tu akan kekal dalam parti tu sampai penggal lagi satu. Betul tak? Jadi bila rakyat mengundi seorang calon yang datangnya daripada Barisan Nasional, sekerat jalan dia menjadi bersatu. Ada setengah orang dia mengundi calon daripada Pakatan Harapan, PKR. Sekerat jalan dia menjadi satu. Marah tak rakyat? Mestilah marah. Betul tak? Jadi itu sebab nak menghentikan benda ni daripada berlaku. Dan antara punca ketidakstabilan politik negara ni yang menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan tumbang, bertukar menjadi kerajaan yang berubah-ubah, ialah kerana tidak ada undang-undang anti lompat parti. Jadi kita tak nak bukan hanya wakil rakyat BN dia dicuri oleh musuh kita, kita pun tak nak tengok wakil rakyat musuh kita dicuri oleh musuh kita yang lain. Kita mungkin tak ada lah, kita bukanlah buat perangai mencuri macam dia orang kan. Tidak ada keperluan nak mencuri, betul tak? Tetapi still, bukankah baik kalau undang-undang tu wujud, jadi orang tak boleh curi. Orang tak boleh curi wakil rakyat kita, dan orang lain tak boleh curi wakil rakyat orang lain, dan kita pun tak boleh mengamalkan, memula nak menjadi pencuri pula. Jadi bagi saya, undang-undang ni patut disegerakan. Kalau nak bentang 11 bulan April, baguslah tu. Okey, Tok. Ini soalan daripada follower Datuk ni FB ni. Dia kata kalau jika benar Muhyiddin ni nak berpakat dengan Anwar, apa jadi dengan DAP kawan setia PKR selama puluhan tahun ni, Tok? Saya nak beritahu, Anwar tidak akan tinggalkan DAP. Anwar tidak akan tinggalkan DAP. Anwar bukan Azmin. Anwar ni setia kawan dia dengan DAP kuat. Azmin dia boleh tinggalkan Hazim. Anwar tidak akan tinggalkan DAP. Jadi bagi saya, kalau Muhyiddin sudah bercakap dengan Anwar, maknanya Muhyiddin sudah bersedia untuk mewujudkan pakatan bersama dengan Anwar, bersama dengan PAN dan bersama dengan DAP. Ini satu benda yang bagus bagi kita, kerana sumber kekuatan Perikatan Nasional tu 80-90% datangnya daripada PAS. Bersatu ni tak ada follower tu. Kalau ada pun adalah setengah-setengah yang termakan dengan cerita abah kau ni. Tapi rata-rata tu yang menyokong tu kerana PAS. Jadi kalaulah diorang ni akhirnya bergabung dengan PKR, bergabung dengan DAP, bergabung pula dengan seteru ataupun parti serpihan PAS, iaitu PAN, inilah mungkin Allah Ta'ala nak bagi jalan supaya PAS kembali bersama dengan jodoh dengan UMNO balik. Jodoh balik. Suami isteri kalau bercerai ni pun kadang-kadang dia rujuk balik, kan?
Kadang-kadang terpaksa Cina buta pun dia tetap rujuk balik. Jadi kita masih belum sampai ke tahap perlu Cina buta lah. Masih lagi boleh rujuk balik secara terang-terang, tak payah Cina buta. Okay. Okey tak? Ya. Okay. Soalan terakhir tu UMNO konsisten kekal Solo. Ya. Pembangkang dilihat berpecah-pecah dan sekarang ni mereka sedang menyusun strategi nak bergabung balik kononnya lah. Tapi bergabung balik pun orang dah tahu dah, itulah dia Pakatan Harapan juga. Tapi sekiandainya mereka bergabung balik ditambah dengan kembalinya yang Rafizi ni, apakah ia menjadi satu cabaran dekat LDPN ataupun kita tak perlu risau tentang apa yang mereka bagi saya, kalau wujud pertandingan 1 lawan 1 kali ni, UMNO akan menang banyak kursi. UMNO akan menang banyak kursi. Far way better than 2018. Dan kita akan memerintah secara bersendirian. Sebab hari ni setengah-setengah kat bawah tu confused. Nak undi BN ke, undi Pakatan Harapan. Yang mana yang dua-dua dia tak suka, dia ambil jalan tengah. Bila kau tak bagi dia choice, dia ada 2 pilihan. Sama ada BN atau Pakatan Harapan and the gang. Percayalah, dia orang akan pilih BN. Dan ini secara tak langsung akan menyebabkan undi popular BN juga akan meningkat. Sekarang ni memang betul kita menang banyak kursi di Melaka, di Johor. Tapi undi popular kita rendah sikit, tak sampai separuh. Sebab apa? Sebab undi berpecah. Jadi Pakatan Pembangkang ni, dia jangan ingat dia menang kerana undi popular Pembangkang dengan BN, undi popular gabungan Pembangkang lebih banyak. Kena ingat, dia orang dapat banyak ni sebab ada banyak parti yang memerintah, yang bertanding. Tetapi kalau dia menjadi 2 penjuru, 1 lawan 1, they will never get that much vote. Dia orang takkan dapat jumlah banyak macam tu. Silap-silap air bulan, kita boleh dapat hampir 50% popular vote. Okey. Itu je. Itu saja. Ada soalan-soalan lagi yang di rumah ni? Setakat ni Untuk kerjaan baru dikaji. Akta Lompat Parti tidak guna bagaimana parti gabungan keluar dan membentuk kerajaan baru. Perlu dikaji tentang mengatasi masalah Lompat Parti. Okey. Ada lagi? Ini ada soalan di sini. Kita perjanjian dah langgar. Siapa yang takutkan pembubaran parlimen, PM ke Pakatan Pembangkang? Ini ada soalan daripada follower Datuk ni. Macam mana? Dia kata perjanjian dah langgar. Siapa yang takutkan pembubaran parlimen, PM ke Pakatan Pembangkang? So yang ni soalan ni dia. Yang takut sangat pembubaran parlimen ni kan, ialah dua-dua lah. PM pun takut kan, Pakatan Pembangkang pun takut kan. Pakatan Pembangkang takut dia kehilangan kerusi yang dia tandingi dan dia menangi pada pilihan raya yang lepas. PM pula sudah pastilah bila berlakunya pembubaran parlimen, maka kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri juga akan baik kan. Kecuali kalau selepas pilihan raya parti memberi mandat kepada dia untuk terus menjadi Perdana Menteri. Itu berbeza kan. Okey. Ni ada lagi soalan ni daripada follower Datuk ni. Dia kata, dia tanya Datuk, selepas PAU 2021 ni, adakah UMNO semakin kuat ataupun masih lagi mungkin ada macam mana Presiden kata kunting dalam lipatan, musuh dalam selimut ke? Mungkin Datuk ada maklumat ke macam mana? Ikut dia tanya, adakah kita kena bersangka baik lah. Kita kena bersangka baik. Sekarang ni ramai orang yang nak kembali kepada kita. Kalau musuh yang dah lompat sebelah sana pun kita patut terima balik kan? Orang yang membantu musuh sekerat jalan tak jadi nak lompat pun kita boleh terima balik kan. Jadi kalau orang yang masih dalam parti kita ni, takkanlah kita tak boleh terima balik.
Kita terima je. Yang penting dalam berhadapan dengan pilihan raya umum yang akan datang, kita solid. Sama ada dia orang ni nak dipilih jadi calon atau tidak, kita serah kepada budi bicara Presiden UMNO. Ini kuasa mutlak dia, Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional. Kuasa mutlak dia. Biar dia tentukan, biar dia berbincang. Kita ada soalan lagi ni. Ya. Kata seandainya Parlimen berubah, dia adakan PRU, tapi ada negeri-negeri yang mungkin negeri ni yang degil ni tak nak bersama dalam PRU, adakah boleh ke berasingan? Boleh. Boleh. Kalau misalnya Kerajaan Persekutuan memutuskan untuk mengadakan pilihan raya dengan perkenan Ketua Duli Yang Maha Mulia daripada Kebagingan Tuan Agong, kita bubar parlimen di peringkat Persekutuan. Katalah negeri Perak tak nak berubah, katalah negeri Kedah tak nak berubah, katalah negeri Pulau Pinang tak nak berubah, boleh. Dia tunggulah 5 tahun dia tu baik. Maknanya mungkin bulan Julai tahun depan. Dia boleh tunggu. Bagus juga. Selepas kita menang di peringkat Persekutuan, jadi orang dah tahu siapa Kerajaan Persekutuan. InsyaAllah BN akan memerintah. Jadi lepas tu kalau ada pilihan raya negeri, lagilah senang kita nak ambil alih. Bagus, tak perlu bimbang benda tu. Dan kita ni parti yang ada jentera yang ramai. So kita boleh kerahkan jentera kita tu untuk bantu negeri yang ada pilihan raya negeri lawan. Tak ada masalah. Okay. Seandainya BN menanglah PRU 15 tu katalah kita agak begitulah kita doa yang baiklah dan kerajaan BN akan memerintah semula kerajaan. Apakah cabaran BN ni dulu sebelum BN kalah dengan sekarang nak ambil alih ni, nak memulihkan ni, adakah ini satu cabaran lebih besar beratnya sebanding dulu, ataupun mungkin BN dah ada pengalaman, bagi BN mereka confident boleh pulihkan ekonomi mungkin berdasarkan pengalaman yang ada? Dia macam gini lah, hebat mana pun Perdana Menteri selepas ni, bila nak ambil alih selepas kerajaan ini dirosakkan oleh Pakatan Harapan, segala aset-aset banyak dah dijual, hutang bertambah, duit tak banyak, duit limited, nak pinjam lagi pun tak boleh, lepas tu dibantu oleh berapa lockdown negara dan berapa kemusnahan ekonomi negara, juara final ditambah lagi dengan kehadiran juara fitnah negara. It's not going to be easy. Siapa juga jadi Perdana Menteri memang pandang pemurung. Lebih-lebih lagi hari ini rakyat ni semuanya dah jadi reporter. Siapa juga yang ada telefon, dia sendiri jadi reporter, dia sendiri ambil gambar, kau silap sikit je habis lencun kau kena ni. Jadi orang yang berangan sangat nak jadi wakil rakyat, nak jadi menteri kan, kena ingat benda ni. It's not going to be like before. Zaman 61 tahun BN memerintah, semua okey je, betul tak? Tetapi selepas ini, macam mana kita lanyak Pakatan Harapan 22 bulan sampai tersyukur, macam itulah kita akan dilanyak. Itu sebab segala tindakan kita, tutur kata kita kena betul. Kadang-kadang betul pun, tapi penyampaian salah pun kena juga. Tetapi nak memulihkan ekonomi negara ni bukan satu perkara yang mudah. Dan setakat ni hanya Barisan Nasional mampu untuk mewujudkan satu pasukan yang ada pengalaman, yang insya-Allah juga dibarisi oleh orang-orang baru yang masih bersih, ada integriti, disulami dengan orang lama mungkin sikit, yang ada experience penting, Kalau tidak, macam mana nak pulihkan kembali ekonomi negara kita ni? So benda ni kita serah kepada Presiden UMNO dan pucuk pimpinan untuk menentukan hal itu juga. Okey, ada soalan lain? Ada tak? Tak ada? Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.